Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Profesor Mat Tajuddin dan saya hari ini nak cakap sedikitlah tentang isu yang dibangkitkan oleh satu gandingan politik yang mengatakan bahawa hanya majoriti kumpulan majoriti Melayu yang sepatutnya memerintah Malaysia. Jadi di sini parti ni dia tak boleh nak cakap tentang macam mana kita nak hidup sebagai rakyat yang progresif. Contohnya macam mana negara ini boleh persekitaran dia menjadi baik, bagaimana ekonomi kita akan menjadi lebih baik dan orang-orang tua yang tak ada pencen seperti penjawat awam akan dapat pencen RM600 sebulan ke, dan anak-anak kita daripada keluarga yang tidak berada boleh mendapatkan unemployment ataupun unemployment benefit, iaitu dapatlah duit sikit sebulan-bulan untuk dia orang menyara hidup dan juga mencari kerja yang lebih baik. Jadi semua formula-formula ini tak pernah akan disebut. Yang dia nak laung, dia kata Melayu majoriti dan Melayu pun Islam. Jadi kalau tolong Melayu dan tolong Islam. Baiklah. Jadi saya nak cakap pada tuan-tuan 3 perkara. Yang perkara pertama tentang isu Melayu majoriti ini adalah, yang pertama, bila masa yang di Malaysia ni yang tak majoriti Melayu mengawal dan membimbing negara ini. Kita tengok Perdana Menteri kita semua Melayu. Kita tengok sekarang dan dah berapa lama tentera dan polis dan penjawat awam 80% memang orang Melayu. Jadi di sini kita lihat bahawa negara ni telah diperintah baik buruk ke adalah oleh orang Melayu. Sesungguhnya ia baik daripada awal tahun 60-an, 70-an sampai ke 80-an. Apabila kita tengok banyak pembangunan daripada orang Melayu yang tak kaya jadi kaya. Kalau pergi dekat shopping mall tu tahulah, masa bulan puasa penuh restoran orang Melayu buka puasa. Jadi restoran bukan restoran kecil-kecil, ni restoran Tony Romas yang mahal-mahal tu. Tak usah haraplah kalau nak pergi makan sewaktu buka puasa, memang penuh. Jadi itu baik buruk. Dan yang buruknya kita tengok juga banyak kesalahan, rasuah dan sebagainya juga berlaku, dan juga kepimpinan yang sambil lewa. Ini pun orang Melayu juga. Bukan nak mengatakan bahawa orang Melayu tak bagus. Ada yang bagus, tapi ada juga yang tak bagus. Baik, itu satu perkara. Ya, perkara yang kedua yang nak tengok kepada kehebatan Melayu ke tak Melayu ni adalah, kalau kita tengok banyak kes-kes rasuah ni adalah dilakukan oleh orang Melayu. Bukan sebab orang Melayu ni mudah rasuah, tetapi sebab dia ramai di dalam kaki tangan kerajaan. Dan juga ahli-ahli politik yang macam parti politik yang semua Melayu ni mengatakan bahawa ahli politik pun banyak yang ditangkap kerana rasuah. Malahan dekat Kajang ni ada seorang Perdana Menteri yang dikatakan rasuah ataupun mencuri wang rakyat. Ada pula tok guru daripada satu parti politik entah agama apa katakan bahawa rasuah tu tak termasuk dalam hukum, kononnya mencuri atau merompak. Dia tak termasuk dalam hukum hudud katanya. Saya tak faham tok guru ni, dia mungkin belajar silibus Islam yang lama. Jadi dia tak faham bagaimana duit yang ada pada kerajaan tu adalah duit rakyat, bukan duit Barisan Nasional ke atau duit Pakatan Harapan sekarang ke, tak. Semua tu duit rakyat, duit tuan-tuan dan duit saya yang disimpan dan diamanahkan kepada segelongan pemimpin yang kita telah lantik untuk diuruskan bagi kebaikan semua rakyat Malaysia. Tak kira Melayu, India, Cina, Dayak, orang asli, semua kena merasa. Jadi itu nama dia amanah. Amanah untuk mengurus kebaikan semua. Adakah tuan-tuan amanah ni untuk orang Islam saja ke tuan-tuan? Untuk Melayu saja ke tuan-tuan? Agama Islam apa yang kita cakap ni tuan-tuan? Agama Islam yang saya kenal
dalam Quran dikatakan kepada orang miskin, bantu orang miskin, bantu orang anak yatim. Tak ada pula di sebelah situ disebut anak yatim Melayu, ataupun orang miskin Islam saja. Yang dia kata miskin dan anak yatim. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam tu adalah untuk semua, bukan untuk parti yang ada nama Islam ataupun parti yang ada nama Melayu saja atau nama Bumi Putera sahaja. Jadi ini menunjukkan bahawa ramai orang Melayu yang terlibat dalam rasuah, sebab memang majoriti yang mengawal urusan negara ini adalah orang Melayu, baik politician ataupun ahli politik dan juga baik kaki tangan awam. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang isu Melayu yang dikatakan majoriti ini adalah tentang Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan boleh ingat bahawa Rasulullah ni adalah orang Quraisy daripada Mekah. Jadi apabila beliau membawa risalah Islam, maka keluarganya sendiri orang Quraisy menentangnya. Jadi beliau atau baginda terpaksa berpindah ke mana? Kita semua tahu, berpindah ke Madinah. Tuan-tuan, berpindah ke Madinah ni bukan saja kita nak pindah ke Madinah, itu kita ambil barang-barang kita pergi, tak boleh. Dia kena ada invitation, kena ada jemputan, kena ada orang yang sanggup menjadi pelindung kepada kita. Sebab seperti yang saya kata dulu, di zaman Rasulullah, kalau kita tidak ada keluarga yang melindung kita, maka barang kita boleh diambil orang, anak kita boleh dicuri ataupun dibunuh atau dirogol. Kita tak boleh buat apa-apa sebab tidak ada sistem polis, tidak ada sistem tentera daripada suatu pusat. Jadi kawalan pusat tu tak wujud, yang wujud hanyalah lindungan keluarga. Jadi oleh kerana Rasulullah SAW tidak ada keluarga di Madinah, maka orang Ansar yang terdiri daripada orang pelbagai agama dan juga pelbagai kaum. Sebab pelbagai kaum itulah yang mereka mungkin tak seia, tak sekata, jadi dijemputnya Rasulullah untuk menjadi mediator, seperti seorang ketua lah, untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, sebab Nabi itu terkenal sebagai seorang yang jujur, ikhlas dan amanah. Jadi di situ kita lihat bahawa Rasulullah bergantung kepada orang yang bukan daripada masyarakat majoriti baginda, iaitu masyarakat Quraisy. Sebab orang Quraisy yang menolak baginda, yang membawa risalah untuk membaikkan manusia. Jadi di sini kita kena ingat ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa Allah menciptakan manusia itu pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Jadi ini adalah untuk mengingatkan kita dua perkara. Yang satu adalah kita kena hidup dengan pelbagai bangsa. Kita tak boleh hidup sendiri, tak boleh orang Melayu saja hidup atau orang Islam saja hidup. Ada yang kata, kalau kau kata kita orang Islam tak boleh hidup sendiri, itu dah syirik ataupun dah kalau kita dah sakit jantung tu, kita nak tanya ke kau ni orang Islam ke tak orang Islam? Kalau doktor tu doktor baik, tak kira lah agama apa, bangsa apa, dia memang bagus, amanah, memang cekap, saya nak dia lah sebagai doktor saya. Saya tak mau orang Islam sebab dia Islam tapi dia punya kerja comot, saya tak mau. Kalau tuan-tuan nak, ambil lah. Jadi nak juga doktor sebangsa, seagama, good luck lah kita katakan. Tapi kita hidup bergantung kepada sesama manusia. Yang keduanya, saya rasa ayat itu untuk mengingatkan manusia bahawa hanya Allah saja yang tidak bergantung kepada sesiapa. Manusia perlu bergantung. Anak kita yang kadang dah bekerja hebat-hebat pun, kalau kadang-kadang dia tak ada duit pun, dia cari kita juga. Kita pula dah bela anak dan kita dah tua, harap ada jugalah yang ingat nak bantu kita. Kalau tak, boleh jugalah kita gajikan orang. Jadi kita tak boleh hidup bersendirian. Kita hidup selagi manusia, selagi itulah kita bergantung. Jadi kita jangan terlalu bongkak kerana kita ni dilahirkan orang Melayu, dilahirkan sebagai orang Islam. Itu adalah takdir Allah. Kalau Allah boleh saja takdirkan kita dilahirkan sebagai orang Cina, orang India,
orang dekat Eskimo sana tu. Jadi agama pun dalam keluarga masing-masing. Jadi di situ saya tak nampak bahawa mengagung-agungkan sesuatu kaum itu sesuatu benda yang baik. Yang penting adalah untuk melihat orang itu dia baik atau tidak baik, hati dia tulus atau tidak tulus, dia kerja di amanah atau tidak amanah, dan bolehkah dia cekap bekerja sebagai doktor, sebagai peguam, sebagai arkitek, sebagai engineer. Mesti kerja kemas, cekap dan yuran berpatutan dan sebagainya. Maka itulah kita nilai manusia, bukan ini Melayu ke tak Melayu, ini Islam ke tak Islam. Jadi itu penilaian untuk benda lain, bukan keseluruhan. Jadi kalau ada parti yang menabik dada kata kami semua Melayu, maka kami mesti hebat. Bagi saya rasa itu bukan nilai dia. Baru-baru ni pun takut nak debate ataupun bahas apa yang mereka buat semasa mereka memerintah di dalam laporan yang menilai penggunaan keuangan negara. Jadi inilah dia yang orang kata menyalak-nyalak Melayu, tetapi mereka sendirilah yang merosakkan Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita berdosa kerana sentimen. Kita perlu berfikir dan kita kena nilai parti atau pemimpin itu dengan nilaian untuk tengok orang itu boleh bekerja, amanah dan sebagainya. Dan kita tengok bahawa laungan untuk menyokong demi kaum dan menyokong demi agama adalah sesuatu laungan yang amat berbahaya, boleh memecah belahkan kita semua. Saya tahu ramai antara kita yang memang nak jadi orang Islam yang baik, jadi memang nak sokong orang Islam. Saya tak ada masalah. Tapi orang Islam tu baik bagus ke tak bagus? Jangan kata dia Islam tak apa, dia tak bagus sikit pun okeylah. Ini amanah rakyat, tak boleh okey. Nak curi RM1 ke, nak curi RM1 ke, sama saja. Jadi ini yang kita kena faham, agama kita sendiri. Kadang kita mungkin tak berapa faham. Jadi di situ saja saya nak ingatkan bahawa jangan kita terpesong kepada isu Melayu ke, parti gabungan Melayu ke, parti gabungan Islam sahaja ke. Ini saya rasa bukan satu penilaian yang waras. Walaupun kita orang Islam dan juga kita orang Melayu, kita berhak kepada yang terbaik. Dan jadi kalau yang terbaik itu adalah doktor yang bukan Melayu, kalau yang terbaik tu adalah engineer yang bukan Melayu, kita tahu jambatan tu tak akan runtuh, kita tahu jantung kita akan dibela dengan baik dan sebagainya. InsyaAllah tidak ada masalah. Jadi nilaian kita haruslah kepada perkara-perkara yang sebenarnya dan bukan hanya kepada kaum dan agama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.